Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam edisi Terjah Suara Rakyat Marhain. Dan kali ini saya cuma nak membawa sedikit isu yang berkaitan dengan kesukaran untuk kita membenteras ataupun menerjah premis-premis penempatan warga asing dalam kawasan kita, kerana ada campur tangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang memang orang awam sebagai rakyat dah lama tahu, cuma kita tidak mahu dedahkan, kita tak mahu malukan mereka-mereka ini. Dan saya sendiri telah mengenal pasti antara pihak-pihak yang bertanggungjawab melindungi puak-puak warga asing ini. Yang pertamanya adalah dalam agensi pihak berkuasa. Mereka ini mengambil peranan dari segi dokumen, dari segi pendaftaran syarikat, permit perniagaan, dan kemudian dari segi operasi, yang mana mereka akan menjaga kepentingan warga asing ini kerana mereka dibayar bulanan oleh pihak terbabit. Sebab itu bila ada operasi, kadang-kadang warga asing dah tahu awal-awal dah tutup permit dah, ya. Bila ada operasi, warga asing dah tahu awal-awal, dah panggil dah owner kedai yang Alibaba lesen kepada mereka untuk berlakon kononnya kedai itu mereka punya, dan warga asing itu adalah pekerja mereka. Dan kemudian untuk melindungi warga asing jika ada operasi daripada jabatan-jabatan lain ataupun daripada pihak-pihak berwajib yang lain. Ini yang menjadi masalah yang paling besar, yang harus ditangani oleh kerajaan. Sebab sampai bila adingan buka tutup, tangkap lepas akan disajikan kepada rakyat yang mengharapkan pembelaan. Kita mengharapkan ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga NGO tempatan yang melindungi puak-puak warga asing ini. Saya tidak mahu memaklumkan NGO itu dari mana, tapi cukup saya bagi tahu mereka akan menjaga beberapa buah premis, beberapa buah penempatan, dan dibayar secara bulanan oleh puak-puak warga asing ini. Jadi menyebabkan kita terlalu sukar untuk mengambil tindakan bagi membenteras perkara ini. Dan yang terakhir adalah puak-puak warga asing ini juga dilindungi oleh pemimpin-pemimpin setempat, pemimpin-pemimpin masyarakat yang terlibat secara langsung membawa masuk mereka makan hasil juga bulan-bulan berdasarkan kepala, berdasarkan premis. Dan ini juga menyukarkan kita. Bahkan ada setengah-setengah tempat bila kita masuk nak buat terjahan, mereka-mereka ini akan menggunakan kuncu-kuncunya untuk menghalau kita dari kawasan terbabit. Mereka menjaga warga asing yang tidak ada permit, tidak ada dokumen, yang kosong, yang dulu masuk secara sah, kemudian sekarang ni tak balik dan tinggal di negara ini secara haram. Mereka menjaga untuk bekerja dalam ladang, untuk bekerja dalam pembinaan dan sebagainya. Jadi bila dijaga oleh pemimpin-pemimpin setempat, dan ia amat sukar untuk kami mengambil tindakan. Tambahan pula, ada setengah-setengah premis itu disewakan, dialibabakan oleh pihak-pihak terbabit. Mereka-mereka yang ada kepentingan, yang ada jawatan, yang ada kedudukan dalam masyarakat. Mereka sewa kedai harga RM1,000, mereka alibaba kepada warga asing RM3,000. Bayangkan kalau mereka ada 3-4 kedai premis ini. Ini masalah. Dan yang terakhir sekali saya nak bagi tahu masalah utama yang memainkan peranan terhadap kesukaran untuk kita membuat edisi terjah ialah penduduk sendiri, warga-warga tempatan sendiri.
yang cover, menjaga kepentingan warga asing. Kerana apa? Contohnya macam Rohingya, Bangla, Pakistan. Kerana apa? Bila mereka dah buka kedai, bila mereka dah buka premis dalam satu kawasan terbabit, mereka juga akan terlibat dalam berbagai aktiviti keramaian di kawasan itu. Mereka juga akan terlibat dalam berbagai aktiviti keramaian di kawasan itu, dan mereka akan menaja, memberi bantuan, sponsor program-program yang dijalankan oleh penduduk. Jadi ini masalah. Bila mereka sponsor acara bola sepak, acara gotong royong, acara sukaneka, acara jamuan hari raya, acara majlis korban, ya, majlis berbuka puasa, dan berbagai-bagai lagi aktiviti masyarakat. Jadi puak-puak warga asing ni yang akan menaja hadiah, menaja wang, menaja berbagai peruntukan yang diminta oleh para penduduk. Bahkan kalah YB, wakil rakyat pun tak bagi, diorang akan bagi. Sebab diorang mahu penduduk-penduduk kawasan taman, kampung dan sebagainya ni akan menjaga kepentingan mereka bila orang-orang macam kita ni membuat operasi terjah untuk membongkar, mendedahkan. Justru saya menggesa seluruh rakyat ubah sikap, ubah fikiran. Tiba masanya anda membantu, tiba masanya anda mainkan peranan sebagai mata dan telinga kerajaan. Tiba masanya anda perlu korbankan diri. Kerana jika anda terus bersekongkol dengan puak-puak warga asing ini, maka akhirnya mereka ini akan menakluki kawasan-kawasan tertentu, dan ini dah berlaku dah. Kerana kepentingan pihak-pihak tertentu nak mengaut keuntungan, mendapat imbuhan bulanan, mendapat imbuhan daripada puak-puak warga asing, mendatang haram, mendatang asing tanpa izin. Ini menyebabkan lambakan itu berlaku di seluruh negara dan akhirnya menyusahkan kita. Dan kita bangkit untuk membantu pihak berkuasa, dan kita menggesa pihak berkuasa menjalankan operasi yang berterusan, yang bukan berkala, yang berterusan tiap-tiap minggu. Kalau boleh seminggu 2-3 kali. Bila buat operasi sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali, sedangkan mereka dah tahu dah operasi ini dah bocor awal-awal, maka akhirnya isu ni tidak akan selesai, saudara. Buka tutup, lepas tu tengok seminggu lagi dah terbuka balik, dah beroperasi balik premis. Begitu juga yang ditangkap. Hari ni kena tangkap, minggu depan kita tengok dah minum teh elok dekat mana-mana premis mereka. Dan mereka ini telah mengganggu ekonomi penduduk tempatan. Mereka membuka kedai runcit, membuka restoran, membuka kedai kapet, membuka kedai gunting rambut, car wash, membuka minimarket, kedai perabot dan sebagainya, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka, yang mampu dilakukan oleh rakyat tempatan. Mereka datang sini sebagai buruh, dan mereka sepatutnya habis tempoh dan mereka balik ke negara mereka, tapi mereka sewenang-wenangnya menggunakan taktik Alibaba nama orang tempatan, ataupun mereka menikah, berkahwin secara koboi dengan wanita tempatan di selatan Thai. Dan kadang-kadang tu ada yang tak daftar terus dekat sini. Mereka hanya mahukan membuktikan kasih, membuktikan kepada wanita terbabit mereka nak gunakan nama. Jadi mereka buat-buat kahwin, sedangkan mereka bayar bulanan pada wanita itu kerana membenarkan menjadi bini kontrak di Malaysia. Sedangkan mereka ada bini dah dekat negara masing-masing. Akhirnya mereka tinggalkan wanita tempatan. Akhirnya wanita tempatan menangis kesedihan kerana terpaksa menanggung hutang, menanggung pinjaman dan sebagainya. Dan ini berlaku dan kerajaan harus sedar. InsyaAllah saya akan terus menjedarkan rakyat. Kerana ini peranan kita. Kerana kita sayangkan negara. Kita sayangkan masa depan anak cucu kita. Kita harus bangkit dan terus berikan kesedaran kepada rakyat Marhain. Moga negara kita akan selamat dari dijajah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini, warga asing. Selamatkan Malaysia, selamatkan tanah airku. Salam terjah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.